Assalamualaikum, kami dari kumpulan 5. Ini merupakan senarai ahli beserta nombor metrik kumpulan kami. Tajuk pembentangan kami ialah penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia di negeri Kelantan. Dadah merupakan sejenis bahan atau ubat-ubatan yang mampu merosakkan manusia. Sekiranya pengambilan dadah ini berlaku secara berterusan dan tanpa kawalan, ia juga akan membinasakan kesihatan manusia. Malah, pengambilannya tanpa henti boleh menyebabkan berlakunya kematian. Menurut Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, iaitu Datuk Seri Zulkifli Abdullah, beliau menyatakan bahawa Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi iaitu banyak 16,341 pada tahun 2020. Jumlah kes tersebut diikuti dengan negeri Johor 16,124 kes, Selangor 13,722 kes, Pahang 13,616 kes, Kedah 11,629 kes, Terengganu 11,409 kes dan Sabah 10,886 kes. Perkara ini boleh dikaitkan dengan isu yang menular kini di mana terdapat individu yang sanggup merentas Sekatan Pergerak KP dan KPP bagi mendapatkan bekalan dadah. Dalam tempoh PKP dan PKPP tersebut, seramai 129 individu telah ditahan dalam operasi Total Enforcement 2 dan 113 individu daripada itu telah disahkan positif dadah. Dan individu penagih dadah yang ditangkap itu berusia dalam lingkungan 18 hingga 50 tahun. Terdapat jenis-jenis dadah yang paling popular diambil oleh penagih, iaitu metafetamin, kristal dan pil, opiat, amfetamin dan pil psikotropik. Dadah memberi kesan yang buruk kepada individu, masyarakat dan negara. Pelbagai program telah dijalankan oleh agensi AADK kepada golongan belia di negeri Kelantan. Antaranya perkhidmatan pemulihan dalam institusi dan program orang kena pengawasan. Ini bertujuan untuk memulihkan semula kefungsian sosial penagih dadah. Kaedah dan pendekatan yang digunakan bagi memulihkan penagih dadah supaya tidak mengalami chronic relapsing disease ialah melalui pendekatan motivasi, terapi diri, terapi keluarga dan caring community house. Pendekatan ini adalah bertujuan untuk memulihkan semula semangat dan keyakinan diri penagih apabila berhadapan dengan dunia luar. Hal ini kerana penglibatan seseorang dalam aktiviti penagihan dadah sangatlah mencabar dan mengubah sikap dan tingkah laku. Sekiranya emosi tidak kuat, maka tidak mustahillah bagi seorang bekas penagih untuk balik semula kepada perilaku yang lama mereka. Oleh itu, melalui program dan pendekatan yang telah diberikan, maka golongan ini mendapat sokongan dan dorongan yang kuat untuk berubah dan dapat mengembalikan kefungsian diri mereka. Penagih dadah di Malaysia termasuk di negeri Kelantan semakin hari semakin membimbangkan. Fenomena ini amat merugikan negara di mana sebilangan besar golongan yang terlibat adalah terdiri daripada golongan belia. Pelbagai usaha yang telah dijalankan oleh kerajaan terutamanya pihak Agensi Anti Dadah Kebangsaan ataupun AADK dalam menangani masalah penyalahgunaan dadah ini. Dadah asalnya digunakan untuk tujuan perubatan, namun ia disalahgunakan oleh golongan belia sehingga mengundang banyak perkara negatif. Berdasarkan kepada latar belakang masalah yang dinyatakan, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti jenis dadah yang sering diambil oleh golongan belia di negeri Kelantan serta memastikan program pemulihan dilakukan oleh pihak AADK. Tambahan pula, kaedah pemulihan yang terbaik untuk penagih dadah dikaji untuk mengurangkan gejala penagihan. Seterusnya ialah hipotesis kajian. Persoalan utama kajian yang telah dijalankan ini adalah untuk mengkaji apakah sebab utama yang telah mempengaruhi peningkatan penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia di negeri Kelantan. Berdasarkan kepada objektif kajian, penyelidik telah mengemukakan beberapa persoalan seperti berikut, iaitu A. Apakah jenis dadah yang sering diambil oleh golongan belia di negeri Kelantan? Manakala B. Bagaimanakah pihak Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK menjalankan program pemulihan terhadap penagih belia di negeri Kelantan? Dan juga C. Apakah kaedah pemulihan yang sesuai digunakan untuk merawat dan mengatasi penagih daripada terlibat semula dengan aktiviti penyalahgunaan dadah di negeri Kelantan? Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk mencapai objektif seperti berikut. Yang pertama adalah untuk menganalisis jenis dadah yang sering diambil oleh golongan belia di negeri Kelantan. Objektif yang kedua ialah menjelaskan program pemulihan yang dijalankan oleh pihak Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK terhadap penagih belia di negeri Kelantan. Objektif yang ketiga ialah
mencadangkan kaedah pemulihan yang sesuai digunakan untuk penagih dadah di negeri Kelantan. Dalam kajian ini, penyelidik hanya menerangkan tentang sasaran kajian, fokus terhadap pencegahan pemulihan belia dalam kalangan penagih dadah, jangka masa dan kajian instrumen kajian yang digunakan. Bagi sasaran kajian, penyelidik hanya memfokuskan terhadap golongan belia yang terdapat di negeri Kelantan. Selain itu, bagi memenuhi keseluruhan kajian, penyelidik memperuntukkan masa iaitu selama 1 tahun, iaitu hanya berlaku pada tahun 2021 sahaja. Bagi instrumen kajian pula, penyelidik hanya menggunakan borang soal selidik dan diedarkan kepada golongan belia yang terdapat di negeri Kelantan. Penyelidik juga hanya memberi tempoh kepada responden iaitu selama 1 minggu bagi menjawab persoalan kajian yang diberi. Walau bagaimanapun, kesahihan kajian yang berlaku adalah bergantung kepada tahap kejujuran responden ketika menjawab borang soal selidik yang diberikan. Hasil kajian ini penting untuk setiap lapisan masyarakat, terutama sekali kepada golongan belia yang terdapat di Malaysia. Berdasarkan objektif kajian yang kedua, hasil kajian ini dapat membantu penagih dalam kalangan belia untuk menambah ilmu pengetahuan tentang program pemulihan yang dijalankan oleh pihak agensi anti dadah kebangsaan. Program pemulihan ini juga mampu membuka mata dan minda mereka bahawa program yang dilaksanakan ini mampu memberi perubahan yang ketara dalam kehidupan serta mampu membantu golongan penagih dadah ini keluar dari aktiviti yang tidak bermuara ini. Selain itu, jenis-jenis dadah yang dikemukakan juga mampu memberi kesedaran kepada masyarakat luar tentang bahayanya penggunaan dadah sekiranya diambil tanpa pantauan pihak berkuasa. Jenis-jenis dadah ini juga dapat membantu masyarakat agar tidak mudah terpedaya dengan hasutan individu yang tidak baik. Tambahan pula, kesan-kesan penggunaan dadah ini dapat menyedarkan masyarakat bahawa penggunaan dadah dalam kehidupan mampu membinasakan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Perkara ini turut menyebabkan masyarakat akan hidup dalam keadaan yang tidak selamat. Di samping itu, hasil kajian ini juga dapat membantu untuk membuka mata masyarakat bahawa dadah ini adalah bahan yang mampu merosakkan kehidupan dan masa hadapan seseorang belia. Sekiranya golongan belia rosak dengan dadah, maka negara akan turut kehilangan pemimpin yang bakal menerajui negara pada masa hadapan. Kaedah kajian yang digunakan untuk mengumpul maklumat dan data adalah kaedah kualitatif. Melalui kaedah ini, kami mendapatkan bahan-bahan dari sumber rujukan daripada internet yang sedia ada, seperti bahan-bahan ilmiah, artikel, jurnal, tesis dan sebagainya. Selain itu, kami juga mendapatkan data-data statistik daripada sumber ADK. Data yang kami gunakan dari portal ini adalah bermula dari tahun 2014 sehingga tahun 2019. Melalui pencarian sumber maklumat daripada internet ini, kami juga dapat memperkukuhkan lagi data dan dapatan kajian. Hasil penulisan atau kajian yang baik adalah berdasarkan daripada bukti-bukti yang kukuh. Kami juga mengedarkan borang soal selidik secara rawak kepada golongan belia dan diberi tempoh selama 1 minggu untuk memberi maklum balas. Kesimpulannya, belia adalah golongan yang paling ramai terjebak dalam masalah penyalahgunaan dadah. Sekiranya tidak diatasi dengan segera, negara kita akan mengalami kerugian tenaga belia. Hal ini kerana negara terpaksa menanggung masalah sosial yang dilakukan oleh golongan belia yang juga merupakan golongan yang sepatutnya bersifat produktif dalam membangunkan negara. Setelah kajian ini dilakukan mengikut objektif, penyelidik mendapati bahawa terdapat pelbagai jenis dadah yang sering diambil oleh golongan belia di negeri Kelantan. Antaranya adalah metafetamin, marijuana dan pil psikotropik. Terdapat juga pelbagai langkah yang diambil bagi mengurangkan kadar kes berkaitan penagihan dadah. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama dalam memainkan peranan penting dalam mencapai hasrat negara untuk bebas dari dadah. Tambahan pula, sokongan dan dorongan amat diperlukan bagi memulihkan kefusian sosial penagih dadah. Kita mampu mengubah masa depan dengan membantu golongan ini berubah ke arah yang lebih baik. Semoga segala usaha kita untuk menumpaskan musuh negara nombor 1 ini akan menampakkan kejayaan. Ini adalah senarai rujukan daripada kumpulan kami.